أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengaturkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi kita meneruskan perkongsian kita dalam silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi insya-Allah. Jadi pada hari ini seperti mana biasa kita akan berkongsi berkaitan dengan satu buku ataupun kitab kita namanya Arba'in Tarbawiyah. 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah. Bagaimana nak mendidik diri kita, jiwa kita dan juga anak-anak kita, generasi kita yang akan datang insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton sekalian di atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama kami dalam silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi ini pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Setakat ini insya-Allah saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang kita kata bersama-sama kami, sama ada kita kata yang dekat ataupun yang jauh lah insya-Allah. Jadi walaupun saya bergembira dan seronok kerana dapat memberi sedikit manfaat apa yang ada pada diri saya dan diri kami semua untuk dikongsikan secara maya ini dalam silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada hari ini kita akan membaca hadis yang lain, hadis yang baru. Yang hadis ini kalau tengok kepada ungkapannya sangat pendek. Pendek ya. Dan saya rasa kalau saya baca ni tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat boleh menghafal terus. Boleh ingat terus, boleh menghafal terus. Hatta maknanya pun saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh kita kata hafal dan ingat terus sebab dia mudah. Mudah. Walaupun pendeknya kita kata perkongsian kita pada hari ini ataupun ungkapan ataupun sabda Nabi SAW ini, tetapi ia memberi satu makna yang sangat besar, memberi satu kita kata pengertian yang sangat luas dalam kehidupan harian kita. Yang kalau tak ada benda ni, dia akan jadi rosak. Kalau tidak ada perkara yang kita akan sebut nanti, maka dia akan menjadi kita kata kucak-kacir, kucak-lana dan sebagainya lah, macam-macam istilah yang kita boleh guna. Kan? Dan insya-Allah saya akan membacakan satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi yang terbaik dengan kita kata kemuliaan akhlak. Bagaimana kita nak menjadi yang terbaik dengan kemuliaan akhlak. Nanti kita akan tengok huraiannya dalam hadis ini insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, hadis daripada An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Maksudnya di sini khairun nas ahsanuhum khuluqa. Ada tiga intonasi. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ikut saya baca boleh tak? Okey, insya-Allah. Okey, yang pertama kita sebut khairun nas. Okey, lagi sekali khairun nas ahsanuhum
khuluqa, khuluqa, khuluqa. Okey. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Lagi sekali tuan-tuan, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Lagi sekali, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Aywa, pandai. Tu boleh dah tu, insya-Allah. Yang mana yang tengok tu insya-Allah boleh. Terus kita boleh menghafal. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Pendek kan? Ada 3 intonasi, tetapi ia memberi satu, kita kata, makna yang sangat luas, pengertian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Okey. Maksud kepada hadis ini, khairun nas ahsanuhum khuluqa, maksudnya apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita sebut nama orang kan, khairun nisa, khair tu maksudnya sebaik-baik. Jadi sini khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi sebut kepada kita, khairun nas, sebaik-baik manusia, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Jadi sebaik-baik manusia ini adalah orang yang akhlaknya akhlak yang baik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai, kita kata, akhlak yang terpuji. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai, kita kata, sifat-sifat ataupun akhlak mahmudah. Yang kita kata yang terpuji, yang Allah suruh, yang Nabi tunjukkan kepada kita. Mudah kan? Khairun nas, sebaik-baik manusia, adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Mudah kita faham? Sebaik-baik manusia, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ni Nabi sebut dah. Nabi sebut, kita kata nak jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang sentiasa menghiasi diri dia dengan akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang semua orang suka. Kan? Ni yang katakan di sini bahawa kita nak kena usaha untuk diri kita, untuk anak-anak kita, generasi kita dan juga masyarakat keseluruhannya, supaya insya-Allah ada satu suasana yang baik, maka akan terbinalah, kita kata, akhlak yang baik insya-Allah. Okey, kita tengok dulu sedikit penilaian kepada hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Kalau tengok hadis yang ke-4041. Jadi nak katakan hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Okey, kemudian kita tengok sedikit penjelasan kepada hadis ini. Pengarang ini menyebut, kemuliaan akhlak adalah cermin iman yang kuat. Kemuliaan akhlak merupakan cermin keimanan yang kuat, jiwa yang bersih dan hati yang jernih. Akhlak ini mencerminkan keimanan seseorang itu, keimanan yang kuat, dan juga kita kata jiwa yang bersih dan juga hati yang suci, hati yang jernih. Akhlak mulia adalah buah daripada kesyukuran, ibadah dan tunduknya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak adalah, kita kata, hasil daripada ikutan kita kepada teladan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemuliaan akhlak juga menjadi kayu ukur ataupun disebut di sini parameter kebaikan seseorang di mana manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Akhlak juga dia merupakan satu kayu ukur parameter kepada, kita kata, pandangan manusia dan juga kita kata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nilaian manusia dan juga nilaian Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu. Kan? Kita sebut tadi akhlak cermin keimanan, akhlak mencerminkan jiwa yang bersih, akhlak mencerminkan hati yang jernih, akhlak juga hasil daripada, kita kata, ibadah yang betul, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak juga adalah, kita kata, hasil ikutan qudwah, contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak juga merupakan, kita kata, parameter ataupun kayu ukur di segi sudut pandang manusia dan juga sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya.
Itu disebut dah. Oleh yang demikian, sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ini adalah kayu ukur Rabbani yang adil. Masya Allah, dia sebut satu istilah yang saya suka sebut lah. Banyak-banyak tempat saya sebut. Ia merupakan parameter Rabbani. Kayu ukur Rabbani yang adil. Sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik dengan memperbaiki diri yang kita kata tidak pernah henti-henti melakukan kita kata kesalahan dan sebagainya. Nampak? Jadi nak katakan ini merupakan satu kayu ukur yang bersifat Rabbani yang semua orang berpeluang untuk menjadi diri dia ataupun menghiasi diri dia dengan kita kata perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi nak katakan di sini tidak ada seorang pun yang tidak ada peluang. Kan? Hatta orang yang dah baik, dia juga berpeluang lagi untuk buat yang terbaik. Kan? Ataupun orang yang buat kesalahan, dia berpeluang untuk mengubah diri dia ke arah kebaikan. Jadi nak katakan di sini bahawa setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini mempunyai kita kata peluang untuk mengubah diri dia, untuk menghiasi diri dia dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak katakan di sini bahawa sebab tu saya kata tadi tu. Pendek ya hadisnya, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan mereka. Jadi nampak pendek, tetapi ia merangkumi aspek ataupun merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Kan? Seluruh kita kata aspek kehidupan kita. Kan? Aspek kita kata kehidupan duniawi pun ada di situ, dan kehidupan yang melibatkan ukhrawi pun kita kata ada di situ. Ya. Jadi kita kata tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena usaha, kita nak kena plan, kita nak kena rancang bagaimanakah untuk kita membuang perangai-perangai yang mazmumah, yang kita kata yang tidak baik, yang terkeji itu dalam diri kita. Bagaimana kita nak buang, itu kita senang yang mengetahui. Kita tahu, kita kata macam mana dan apa perangai yang buruk ada dalam diri kita, yang kita nak kena plan, yang kita nak kena usaha untuk kita menyahkan, kita buangkan dalam diri kita, dan kita masukkan, banyakkan kita kata, kita amalkan, kita kata akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kan? Masya-Allah, kita tengok kan Nabi sebut simple je, tetapi dia memberi satu kesan yang besar dalam kita kata kehidupan kita. Kan? Kehidupan kita. Benda namanya akhlak, benda namanya memperbaiki perangai, tetapi ia dapat selamat. Kan? Menyelamatkan keimanan, menyelamatkan kita kata jiwa, menyelamatkan hati, dan juga kita kata boleh mendatangkan kebaikan yang sangat banyak kepada diri kita. Kan? Dan dia juga dapat menghindarkan daripada perkara-perkara yang buruk yang ingin dekat dengan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sedikit penjelasan kepada kita kata hadis yang disebutkan tadi, khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya di kalangan mereka. Jadi kita nak kena usahalah untuk diri kita, anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga seterusnya kepada peringkat yang lebih besarlah, negara dan sebagainya, supaya kita kata kita ini mempunyai kita kata akhlak yang baik. Realiti hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan dan puan lebih mengetahui daripada saya. Realiti hari ini kalau disebut sebagai kita kata akhlak ini, akhlak remaja, akhlak pemuda, akhlak pemudi, kita boleh garu kepala. Kan? Kita boleh garu kepala, bukan garu kepala apa? Kerana kita memikirkan bagaimana nak menyelesaikan kita kata keruntuhan akhlak yang berlaku di zaman ini. Kan? Nilaian akhlak itu sudah hilang. Nilaian akhlak itu kita kata sudah tidak ada.
Dan terkadang nilaian akhlak itu dianggap satu benda yang baik itu salah, yang salah itu baik. Orang yang baik itu salah, orang yang jahat itu betul. Bukan terkadanglah, selalu sangat di zaman ini kita melihat keadaan yang menjadi begitu. Kan? Jadi nak katakan di sini kita lah nak kena mencari satu suasana, nak kena mencari satu keadaan yang boleh membangunkan akhlak kita, membangunkan akhlak anak-anak kita, membangunkan insya-Allah kita berada dalam suasana bi'ah salihah, maka satu masyarakat juga dia akan terbangun dari segi akhlak-akhlak mereka insya-Allah. Kan? Kerana kalau kita melihat akhlak remaja kita, pemuda kita zaman hari ini, kita rasa sangat takut. Kita rasa sangat menggerunkan. Kerana apa? Kerana pemuda remaja zaman sekarang, pemuda-pemudi remaja zaman sekarang ini, bila mana akhlak mereka yang kita rosak, maka lagi 10 tahun, kan? Mungkin lagi 20 tahun, mungkin lagi 30 tahun, mereka-mereka inilah yang akan berada dalam kita kata aspek, kita kata sama ada ekonomi, sama ada politik, sama ada dalam kita kata organisasi kampung dan sebagainya, mereka ini akan naik. Kalau mereka memahami dalam konsep Islam yang sebenar, maka insya-Allah di situ adalah prinsip dan pengikat untuk mereka pegang kepada ajaran agama. Tapi kalau saat ini mereka kita kata indah tak indah, mereka tak tahu apa-apa dan sebagainya, kan, bila ditanya dan sebagainya tidak tahu, maka bagaimanakah mereka ni satu hari kalau dikatakan mereka menjadi kita kata pimpinan di segi kampung ke taman ke, kita kata lebih lagi dun parlimen negara dan sebagainya, bagaimanakah keadaan ketika itu. Mungkin yang ada pada hari ini sudah pergi, kan, meninggalkan kita. Mungkin yang bercakap juga sudah pergi meninggalkan kita, kan. Jadi nak katakan di sini bahawa generasi 20, 10, 20, 30 tahun ke depan melihat kepada remaja, pemuda-pemudi pada hari ini. Ya. Dalam satu ungkapan Arab disebut syababul yaum rijalul ghad. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini merupakan kita kata pemimpin-pemimpin di masa depan. Tak kisahlah, paling kurang dia memimpin keluarganya. Paling kurang dia akan berkahwin. Bila berkahwin dia ada pasangan, suami ada isteri, isteri ada suami. Dan bila berkahwin pasti akan ada anak, ataupun pasti nak kepada anak. Dari situ ada satu komuniti kecil keluarga. Maka di situ juga terdapat perlu ibu dan ayah memimpin keluarga tersebut. Laki memimpin keluarga, isteri memimpin kita kata anak-anak sama-sama dan sebagainya. Kok mana pun pasti pemuda-pemudi hari ini dia akan menjadi pemimpin. Sama ada pemimpin dalam konteks keluarga, pemimpin dalam konteks kampung, konteks kita kata taman, konteks kita kata yang lebih besar, melibatkan negara, dun, parlimen dan sebagainya, itu mungkin akan berlaku. Yang penting yang nak sebut di sini bahawa perlu kepada kita kata akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik, kepandaian yang kita kata bagus, maka insya-Allah kombinasi yang sangat-sangat baik untuk menjadi pemimpin, kita kata untuk memimpin sesebuah keluarga, masyarakat, insya-Allah kepada sesebuah negara. Okay. Jadi nak poinnya di sini adalah khuluq, akhlak itu. Kan? Akhlak. Hari ini kita tengok keruntuhan akhlak berlaku pada sekolah rendah pun ada. Kan? Sekolah menengah ada. IPT ada. Pekerja-pekerja, orang yang nak bekerja ada. Jadi nak katakan di sini kita wallahu a'lam, kan, zaman akhir ini, zaman-zaman fitnah ini perlu kita hadapi, dan masa yang sama perlu untuk kita memikirkan bagaimana kita nak memperbaiki akhlak kita, anak-anak kita dan juga generasi kita insya-Allah. Kan? Jadi sama-samalah kita nak kena memikirkan bagaimana itu. Kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita tengok sedikit pada petang ini berkaitan dengan hikmah tarbawiyah. Kat sini dia ada banyak sikit poin. Hikmah tarbawiyah ada 7. InsyaAllah kita cuba habiskan ke-7 ini dan tak panjang pun insyaAllah. Okay, saya bacakan dulu. Hikmah tarbawiyah ataupun hikmah tarbawiyah. Pengarang menyebut, mengapakah orang yang terbaik
akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia. Saya suka buku ni kerana apa? Kerana dia suka timbulkan persoalan. Yang seperti mana yang hadis-hadis yang sebelum kita baca, saya sebut berkaitan dengan mengapa tu pasal apa. Kan? Mudah sebut di sini ataupun boleh kita sebut juga di sini pasal apa? Orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia. Pasal apa? Nabi sebut, kita kata orang yang kita kata nak jadi orang sebaik-baik manusia ini mesti dengan akhlak yang baik. Pasal apa? Jadi dia akan menjawab ada 7 poin di sini yang kita akan kongsi bersama-sama insya-Allah. Saya ulang, mengapa ataupun pasal apa orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Ada beberapa jawapan yang akan menjawab persoalan ini, dan paparan berikut ini akan lebih kita kata perinci dengan dalil-dalil untuk kita kata menandakan bahawa orang yang terbaik akhlaknya memang sangat-sangat layak menjadi sebaik-baik manusia. Memang sangat-sangat layak menjadi sebaik-baik manusia. Pengiktirafan daripada Nabi dan juga pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok di sini. Mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Jawapan yang pertama adalah kerana kerana menjadi yang terbaik kerana paling sempurna imannya. Menjadi yang terbaik kerana paling sempurna imannya. Maksudnya sini bahawa manusia yang terbaik kerana apa? Kerana keimanan yang sempurna. Keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini ketika ditanya oleh seseorang, ketika ditanya kepada Nabi SAW oleh seseorang sahabat, siapakah di antara orang-orang yang mukmin ataupun siapakah di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya? Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, siapa orang-orang mukmin ni yang paling sempurna imannya? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Simple je, Pak. Kan? Sebaik manusia, siapa dia? Itu orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Maksudnya di antara kita semua manusia ni, kita jaga hubungan, jaga percakapan, jaga kita kata pertuturan, jaga dari segi kita kata tindakan kita dan sebagainya. Itu nak katakan bahawa kita kata keimanan yang sempurna layaklah untuk menjadi manusia yang terbaik. Kan? Hadis riwayat At-Tabrani. Ini satu hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tabrani. Juga sambungan dia kata, tepat sekali. Keimanan yang paling sempurna akan melahirkan akhlak yang paling mulia. Dan akhlak yang paling mulia inilah yang akan menghantarkan seseorang Muslim menjadi sebaik-baik manusia. Keimanan yang paling sempurna, ia akan melahirkan akhlak yang paling mulia. Macam kita sebutlah, kan? Kalau kita kata keimanan ni sebagai kita kata, kalau pokok, perumpamaan pokok ni, keimanan ni akar dia. Akhlak ni adalah daun, buah, bunga dia. Jadi kalau akarnya baik, dibajai, kata disiram, dijaga dan sebagainya, pasti daun, bunga ataupun buah itu dia akan menghasilkan bunga yang cantik, akan menghasilkan daun yang segar dan akan menghasilkan buah yang lazat, yang sedap. Kan? Begitu juga dengan kita. Kan? Bila mana keimanan itu keimanan yang sempurna, keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melahirkan akhlak-akhlak, buah-buah akhlak, bunga-bunga akhlak, daun-daun akhlak yang elok, yang kita kata yang baik, yang segar, yang juga yang kita kata sedap mata dimandang dan sebagainya. Ini disebut ni, tepat sekali. Keimanan yang paling sempurna akan melahirkan akhlak yang paling mulia. Dan akhlak yang paling mulia inilah yang akan menghantar seseorang Muslim menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas. Itulah kepada kita. Kan? Sebab tu layaklah menjadi sebaik manusia kerana apa? Kerana keimanan yang sempurna. Sebab tu kita nak kena usaha
tingkatkan keimanan kita, kukuhkan keimanan kita, tambahkan lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak pengajian hari ni, online ke, offline ke, di masjid ke, di surau ke, kan, di pejabat kan dan sebagainya, maka kita boleh menuntut ilmu, kita boleh mencari supaya tertingkatnya keimanan kita, supaya kukuhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kan? Itu yang pertama. Kerana apa? Kerana kita sebut di sini menjadi yang terbaik kerana paling sempurna imannya. Orang itu dia paling sempurna iman, maka dia layaklah mendapat khairun nas, sebaik-baik manusia. Kan? Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Kerana dialah yang paling baik keislamannya. Masya-Allah. Hak tadi dia paling sempurna keimanannya. Bila kita kata akhlak yang baik itu, nampak akhlak baik, pasti imannya baik, imannya sempurna. Yang kedua ini, kerana dialah yang paling baik keislamannya. Keislamannya apa? Kita tengok di sini. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkataan yang keji dan perbuatan yang keji sedikit pun bukan dari ajaran Islam. Sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jelas kepada kita hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Islam ni apa? Cara hidup kita. Kerana cara hidup kita, cara hidup yang kita buat, kita ikut seperti mana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kan? Walaupun saya yakin dan percayalah dalam kehidupan kita ini pasti ada kita buat kesalahan, kita buat kesilapan, kita kita kata melakukan sama ada ataupun sengaja, pasti kita akan buat. Tapi di sana Islam mengajar kita ada kita kata penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Istighfarnya, bertaubatnya, minta ampunnya, minta maafnya dan sebagainya. Tapi nak sebut di sini, bila orang yang kita akhlak yang baik itu, maka dia telah mengamalkan keislaman ataupun ajaran din Islam itu dalam kehidupannya secara sempurna. Sebab itulah disebut kenapa? Kerana dialah orang yang paling baik keislamannya. Kan? Nabi sebut tadi tu. Sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Poin dia dekat akhlak. Bila akhlak baik, maka Islam dia juga akan baik. Sambungan disebut di sini, ini bererti ajaran dan tautan Islam memiliki misi untuk membersihkan hati dan jiwa dari semua bentuk kekejian, menghantarkan kepada kemuliaan dan kebaikan akhlak dan akhirnya menjadi sebaik-baik manusia. Islam itu datang kepada kita untuk membersihkan apa-apa sahaja yang bersifat kotor, bersifat keji, bersifat tidak baik, bersifat haram, bersifat yang kita kata yang tak perlu kita ada dalam diri kita, maka Islam ajar untuk kita buang. Kita buang. Mungkin buang itu sebahagian perkara kita buang terus, sebahagian perkara mungkin ikut step dan sebagainya. Ikut kepada kita kata keadaan kita. Tapi poinnya di sini adalah kita kata akhlak yang baik ini merupakan orang yang paling baik keislamannya. Dari segi amalan kehidupan dia, ibadahnya, muamalahnya, kita kata hubungan sama manusia, hubungan sama kita kata makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu hubungan yang baik. Kan? Hubungan yang kita kata yang semua disukai. Apatah lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti adalah hubungan yang kita kata yang begitu kita kata kukuh lah. Kan? Begitu kukuh, insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Jawapan kepada mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia, kerana dia yang paling baik keislamannya. Tadi paling baik keimanannya, ini paling baik keislamannya. Kemudian yang ketiga, mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Kerana dialah ataupun orang yang berakhlak yang baik ini dialah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Nampak? Bila kita ikut keimanan yang baik, keislaman yang betul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang, akan cinta dan akan sentiasa menjaga kita. Yang disebut di sini kerana dialah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang baik, Allah pasti suka, Allah pasti sayang, Allah pasti cinta kepada dia.
Seperti mana ada satu kisah yang disebut di sini, seorang sahabat Usamah bin Shuraik mengatakan, ketika mana kami sedang duduk dengan khusyuk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di atas kepala kami telah hinggap seekor burung. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Tiba-tiba sahaja ada satu kelompok orang yang datang seraya lalu berkata, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani yang tadi kita bacalah, kan? Ketika mana ni Usamah bin Shuraik mengatakan, ketika mana mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kemudian dengan khusyuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mengatakan di sini seakan-akan di atas kepala mereka telah dihinggap seekor burung. Burung pun kita kata tak ada ancaman. Burung pun tidak ada apa-apa ancaman. Maksudnya khusyuk sungguh. Tiba-tiba datang satu kelompok dan tanya kepada Nabi SAW, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, orang-orang ataupun orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nampak? Orang yang paling baik ini, maka Allah akan berikan kecintaan, kesayang, kita kata Allah sayang kepada dia, dan Allah bagi, kita kata, kemuliaan kepada dia. Kan? Sambungan disebut di sini, tentu sahaja Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang baik, dan yang paling dicintai Allah adalah orang yang sebaik-baik manusia. Nampak? Sebab tu kita nak kena usaha untuk menjadi diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, supaya di sana insya-Allah kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hari ni pun kita dapat sebenarnya. Kan? Tapi kalau kita sentiasa memikirkan macam mana nak memperbaiki akhlak kita, anak-anak kita, generasi kita dan sebagainya, insya-Allah di sana insya-Allah Allah akan sayang kepada kita. Bila Allah sayang, pasti makhluk-makhluk yang lain juga akan sayang manusia, dan seterusnya kita kata makhluk-makhluk yang lain juga akan sayang dan mendoakan kepada kita. Okay, itu yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian yang keempat, mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik, kita kata, manusia? Kerana ia adalah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kan? Tadi Allah sayang, Allah cinta. Yang keempat ni, Nabi pula sayang, Nabi pula kasih, Nabi pula cinta kepada dia. Seperti mana yang dituturkan oleh Abdullah bin Umar, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritakan tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan tempat dudukku, kan, pada hari kiamat? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nampak? Juga Nabi sebut, kan? Nak tahu tak siapa-siapa yang kita kata yang aku cinta, aku sayang, dia akan dekat dengan aku nanti? Siapa? Nabi sebut, orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Nampak? Kalau kita nak kepada syafaat Nabi SAW, nak berada di sisi Nabi SAW, nak bersama-sama Nabi SAW, maka kita nak kena ubah perangai kita kepada perangai yang buruk kepada yang baik. Yang baik. Tak kisahlah dari segi mulut kita ke, lidah kita ke, perbuatan kita, tangan kita ke, kaki kita ke, kan? Ataupun kadang-kadang reaksi badan pun dia menyebabkan orang tak suka. Jadi kita kena ubah perkara tersebut, yang mana yang tak suka, yang mana yang tak baik, maka kita nak kena ubah menjadi satu benda yang baik dan orang kita kata suka. Suka tu maksudnya apa? Suka yang dalam bentuk syarak lah. Kadang-kadang hari ni kita buat kerja Islam, orang tak suka, apa dah. Kita ajak orang pergi semayang, orang tak suka, apa dah. Kita ajak orang buat baik, orang tak suka, apa dah. Tapi itu satu benda yang perlu kita buat, walaupun orang tak suka, kita nak kena cari skill macam mana nak tackle mereka untuk mereka terima apa yang kita cakap. Skill bagaimana untuk mereka terketuknya hati mereka, terjentiknya hati mereka, ataupun termeketutnya, terhemanya hati mereka untuk mereka menerima dan memahami Islam. Tak kira lah macam mana cara pun, kan?
Setengah orang cara lembut, setengah orang cara tegas, setengah orang cara kita kata macam-macam. Skill yang kita boleh fikirkan mengikut keadaan dan situasi orang yang kita bercakap. Poinnya di sini adalah kita kata bila akhlak yang baik, pasti Nabi SAW akan suka, dan Nabi sebut dari sini dia akan bersama-sama Nabi dan akan dekat dengan aku, disebut tempat duduk diriku. Jadi Nabi SAW maksud dia berada di samping Nabi SAW, berada di kalangan kita kata orang-orang lain yang bersama-sama Nabi SAW. Sambungan dia kata di sini, kerana Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, paling baik akhlaknya, maka yang layak untuk paling dekat tempat duduk di sisi Nabi SAW yang paling beliau cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Kita nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat kita kata syafaat Nabi SAW, kita nak kena fikir bagaimana kita nak mengubah kita kata perangai-perangai kita yang tak baik itu kepada satu perangai yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang keempat. Kita tengok yang kelima. Mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Kerana dialah yang paling berat timbangan amal kebaikannya. Ini special kepada kita ni. Bila kita buat satu benda yang baik, kita hiasi diri dengan akhlak yang baik, maka disebut ni timbangan amalan kita, timbangan yang berat. Di mana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Clear tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan kemuliaan akhlak, seorang mukmin akan mendapat timbangan amalan kebaikan yang paling berat sehingga ia bisa meraih darajat yang tertinggi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dialah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Itu yang kelima. Timbangan orang yang mempunyai akhlak yang baik merupakan timbangan yang sangat berat. Kemudian yang keenam, mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Kerana peringkatnya sejajar ataupun sama dengan para ahli ibadah. Masya-Allah. Ini satu ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang ada akhlak yang baik. Maksudnya orang yang ahli ibadah ini sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatannya, peringkatnya sama. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang bermaksud, sesungguhnya seseorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya akan mampu mencapai darajat orang yang salat di malam hari dan puasa di siang hari. Sesungguhnya orang mukmin yang kebaikan akhlaknya, sesungguhnya orang mukmin dengan kebaikan akhlaknya akan mampu mencapai darajat orang yang salat di malam hari dan puasa di siang hari. Nampak? Kedudukan darjat itu kita kata Nabi SAW sebut, kita kata sejajar ataupun disebut sama. Hadis riwayat Abu Daud. Jika dengan akhlak yang baik ia mampu berdiri sejajar dengan para ahli ibadah, maka dengan akhlak yang terbaik dan ibadah yang memadai, tentu sahaja ia mampu mengalahkan mereka dengan sebaik-baik manusia. Nampak? Kalau di sini dia akhlak yang baik dan dia juga merupakan ahli ibadah, kan? Orang yang sentiasa melakukan ibadah, tak lupa kepada benda yang sunat dan pastikan melaksanakan kita kata perkara-perkara yang wajib, maka masya-Allah, ahli ibadah itu ada satu tingkatan dah, ada satu darjat dah. Dihiasi pula dengan akhlak yang baik, selagi satu darjat yang lain. Maka layaknya baginya untuk digelarkan sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Okey, itu yang keenam. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Yang terakhir, mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Yang ketujuh, kerana ia telah mendapat anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anugerah tersebut? Apakah anugerah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok di sini. Ketika ditanya oleh seseorang, ditanya oleh seorang sahabat kepada baginda Nabi SAW, apakah anugerah terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Apakah satu kita kata pemberian anugerah yang terbaik
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, akhlak yang baik. Kan? Akhlak yang baik. Kerana orang yang kita kata akhlak yang baik ini disebut sebagai sebaik-baik manusia kerana ini merupakan satu anugerah yang terbaik Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Kan? Dia sebut anugerah ni satu benda yang besar lah. Kan? Kita sebut kalau kita kata anugerah pelajar cemerlang, anugerah dekan, anugerah pekerja perkhidmatan terbaik dan sebagainya. Itu satu pengiktirafan kepada kita. Tapi yang ini, bila kita hiasi dengan akhlak yang baik, Allah bagi kita kata satu pengiktirafan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan disebut apakah anugerah yang terbaik diberikan Allah Subhanahu kepada manusia? Maka Nabi SAW menjawab akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga merupakan satu anugerah, satu rezeki yang Allah berikan kepada kita dan tidak semua orang dapat. Tidak semua orang memiliki. Kan? Hanya orang yang nak kepada perkara tersebutnya yang akan mendapat. Juga sambungan disebut di sini, mengapakah akhlak yang baik menjadi anugerah terbaik? Kerana ia menghantar seseorang kepada pelbagai kebaikan dunia dan akhirat, menjadi orang yang paling sempurna iman dan Islamnya, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu sahaja ialah sebaik-baik manusia. Nampak? Masya Allah. Kan? Nah, ini merupakan anugerah rezeki kepada kita. Kalau kita usaha sentiasa memikirkan untuk menjadi diri kita diri yang baik, sifat yang baik, akhlak yang baik, itu merupakan satu anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana apa? Dengan kita usaha tersebut, kita akan dapat keimanan yang sempurna, keislaman yang betul, keislaman yang kita kata mantap. Kemudian kita mendapat cinta Allah, kita mendapat cinta Rasul, dan kita mendapat kita kata timbangan yang berat. Dan juga pada masa yang sama, kita mendapat cinta manusia. Yang kita mendapat cinta sesama manusia. Sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok orang baik, pasti kita suka. Bila kita tengok, kalau kita kontak kita sebagai guru, kita tengok pelajar yang baik, pasti kita akan suka kepada dia. Kan? Kalau kita sebagai seorang ayah, tengok anak akhlak yang baik, kita akan sejuk hati kita. Kan? Dan orang lain, majikan kita tengok kita akhlak yang baik, pasti majikan akan suka. Kan? Jadi nak kata di sini, bila hiasi dengan akhlak yang baik, siapa-siapa pun dalam konteks manusia, pasti ia akan suka dan dia akan, kita kata, tengok kita, nilai kita. Kalau dia perlu bagi anugerah, dia akan bagi anugerah. Kalau perlu kepada dia bagi apa-apa, dia akan bagi. Dia akan recommend dan sebagainya. Kerana apa? Kerana seorang itu layak dengan, kita kata, mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang terpuji, mempunyai akhlak yang kita kata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, dah ada 7 kita kata poin yang menjawab kepada mengapakah orang yang terbaik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia. Ada 7 perkara tadi yang kita sebut, saya tak nak ulang dah, tapi kita nak kena usaha sama-sama untuk menghiasi diri kita, apa cara pun untuk menjadikan diri kita diri yang mempunyai akhlak yang baik, sifat yang terpuji. Anak-anak kita begitu juga, keluarga kita begitu juga, masyarakat kita begitu juga, dan seterusnya dalam konteks yang lebih besar lah, dan sebagainya, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa pertemuan kita ini sekadar itu sahaja untuk kita kongsikan hadis yang berbunyi, khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai akhlak yang terbaik di antara mereka. Jadi kita nak jadi yang terbaik, maka kita nak kena menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Insya-Allah kita akan dapat keimanan yang kukuh, keislaman yang betul, kasih sayang Allah, cinta Rasul, kasih sayang manusia, dan insya-Allah timbangan kita menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya insya-Allah kita mengharapkan Allah meletakkan kita, memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, kongsian kita pada tengah hari ini. Saya ambil masa lebih sikit supaya insya-Allah kita habiskan kita kata ke-7 jawapan kepada persoalan tadi itu, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan,
Sekadar itu saja insya-Allah apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri, dan sama-samalah untuk kita uh, introspeksi ataupun muhasabah diri kita balik untuk kita memperbaiki, melihat, menilai balik di manakah cacat celah perangai kita untuk kita perbaiki, bukan untuk orang lain tuan-tuan, bukan untuk orang di luar sana, tapi untuk diri kita, kan, untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala bila masa, wallahu alam, kan. Kadang-kadang tengah sihat pun boleh meninggal, tengah sakit apatah lagi, kalau kita kata tua pun, kita kata muda pun boleh meninggal, tua pun memang kita kata dah sampai masanya dan sebagainya. Jadi nak kata di situ, untuk kita memperbaiki diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan kita mengharapkan, kita mendoakan insya-Allah sama-sama kita mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, saya rasa sekali itu saja perkongsian kita, dan hari ini tidak ada apa-apa iklan. Jadi wallahu alam, aktafi bihadzal qadri minal kalam, wa khairul kalam huwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah.